Persoalan dia ialah Zahid tak pedulikan semua benda. Yang dia pedulikan diri dia. Jadi pilihan gaya ni saudara, Anwar was seeking a referendum. Anwar sedang mencari endorsement rakyat pada pilihan gaya negeri yang lepas. Ini yang dia cari, tapi dia tak dapat. Itu sebab dia umum keputusan pilihan raya. Okey, baiklah, dia kata status quo. Kita pun akui status quo, 3 negeri. Tapi saudara, tengok Presiden Perikatan Nasional Umum, kita boleh ketawa dan kita meraihkan keputusan rakyat. Anwar Ibrahim saudara, jauh gelap daripada tempe basi lah muka dia. Sebab dia rasa tertekan. Dia tak boleh menerima hakikat keputusan rakyat dengan duit yang dia lambatkan, dengan salah guna kuasa yang dia buat, dengan semua tentera kerajaan yang dia punggah. Dia nak cari referendum ni saudara, ada 2 kawasan lagi. Saudara, kerana itu kita kena keluar. 3-4 hari lepas, Malaysia Today, apa laman Radio Petra ni? Malaysia Today lah. Malaysia Today keluarkan apa? Bocor surat tulisan daripada pejabat peguam negara. Tulisan apa? Untuk gugurkan kes Zahid. Saudara percaya cakap saya? Dia menang saja di sini, dia gugur kes Zahid. Dan gugur kes Zahid saudara, Zahid dipegang kemaluannya oleh Anwar Ibrahim. Dan itulah ramas yang terakhir, pecah telur Zahid, mati dengan UMNO sekali. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Saudari yang saya hormati sekalian, selesai bab pertama, masuk bab kedua. Ni sekarang ni kalau setakat ini saja, ibu-ibu orang malam ni pun pengundi berapa ribu sini pengundi? 167 167 tak beragak. Ramai. Jadi menjadi tanggungjawab semua. Gunakan media sosial, rakam, sebar sebanyak mungkin. Semua kena sampai maklumat ke pintu-pintu rumah. Kerana apa? Kerana mereka sedang menggunakan keseluruhan aparat kerajaan ini untuk menyelewengkan. Tajuk kedua malam ini cikgu nak ajar hadis 40. Saya tahu tak? Ni kita tak sebut nama lah. Nak pada datang Johor. Kawan-kawan telefon cikgu Bat bila datang Johor. Saya pun kata okey bagi tadi. Datang Johor Tan Sri. Tiba-tiba Tan Sri dia pesan dengan cikgu Bat. Cikgu Bat datang Johor. Pertama istana jangan sentuh. Dia kata okey istana tak sentuh. Kedua 3R jangan cakap. Jadi malam ini tajuk 40 hadis menyentuh 3R. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, lawak-lawak lah. Tapi soalan dia begini. Isu 40 hadis yang gedegang, bergegar ni pasal apa? Faham tak faham? 8 bulan, 9 bulan ni, dia masuk 9 bulan ni, Anwar jadi Perdana Menteri. Dia gagal. Anwar ni pakar saiwo, pakar sembang kari, pakar gegak gembita, pakar spin. Dia ni washing machine bangsa apa pun saya tak tahu ni. Dia punya spin, dia punya kering sampai lerai kain se. Isu 40 hadis ni kena faham. Anwar dia spin semua tak jadi. Tapi tiba-tiba dia dapat 40 hadis, nampak macam nak menjadi. Gerakan pun jawab, kan? PAS pun jawab, ni pun jawab. Ni depan pimpinan, depan media, depan ribuan yang ikut melalui TikTok dan sebagainya. Ini saya nak beritahu. Benda ni sebenarnya, ini sembang kari Anwar Ibrahim. 40 hadis ni memang ada sebahagian sebagai salah satu tajuk yang budak-budak sekolah agama belajar selama ini. Tak ada masalah. Budak sekolah agama belajar. Tapi tiba-tiba Menteri Pendidikan ni ke, ada orang, saya rasa adalah ni toke-toke
printing buku apa semua ni kan. Pergi bisik. Kita print nak buku ni. Kan juta ke itu kan. Menteri pun setuju. Bisik dengan Ibrahim. Anwar pun umum. Kita akan print buku hadis 40 dan kita akan hantar ke semua sekolah. Podepang, semua orang membantah lah yang ni. Pertama, saya nak bagi tahu, ini projek sakau pun. Pertama, kalau saya cikgu, orang panggil cikgu ubat, itu bukan saja-saja, makin saya cikgu. Untuk memasukkan satu-satu tajuk, mengubah satu-satu tajuk dalam pendidikan, baik di peringkat sekolah rendah maupun sekolah menengah, dia ada proses. Proses tu kadang-kadang lebih daripada 1 tahun. Dia mesti ada libat urus, dia mesti ada bengkel, kena ada kursus, cikgu kena belajar. Tajuk hadis 40 ni nak masuk dekat subjek mana? Nak mengajar berapa lama? Takkanlah nak ada subjek hadis 40. Dia mesti merentasi tajuk. Dia mesti merentasi sama ada subjek ataupun dia dimasukkan dalam subjek agama. Cikgu dan ustazah kena dipanggil khusus. Ni hadis 40, takkan sampai 40 hari kau nak mengajar hadis saja. Kan? Mandi wajib kena ajar juga ke sekolah. Jadi benda tu tak berlaku. Maknanya pengumuman tersebut hanya pengumuman. Saya bukan kena faham betul-betul. Saya bukan menentang hadis 40 bagus. Kerana memang masalah dalam Malaysia ni adalah adab. Oh, budak-budak kita adab, saudara. Nak adab macam mana? Kalau Perdana Menteri pun kau boleh pergi mengaji, kau boleh pergi berselawat, tiba-tiba pergi bergonjeng lah ke dalam konsert KFC, kan? Memang kita faham cabaran dia, baguslah dia. Tapi sebenarnya dia bukan nak buat benda tu. Itu propaganda. Yang dia nak ialah print juta, pergi hadiah dan benda tak ada hasil. 1, 2. Dia dah bagi tahu dah dengan DAP. Itu sebab DAP soalnya. DAP ni saya nak ngombar benda ni, tapi benda ni saya war je. Nanti bila kuat Kristian, kuat Hindu, persatuan-persatuan bantah, parti-parti lain bantah, kau jangan diambil. Sebab apa? Dia bukan nak buat, dia nak nyapu duit dia ni, kan? Bukan nak buat dah. Kau jangan diam. Jadi bila orang bantah, dia pertahan. Tak boleh, kita kena pertahankan hadis 40. Kita kena bila masa yang kau nak mengajar ni macam mana? Kau print buku dulu. Kaedah dia saudara, macam kaedah dia lah. Kita pun nak, kita bercita-cita anak kita ni dapat kahwin di dewan, apa paling besar dewan ke sini, Dewan Pesada tu lah, kan? Dewan Pesada. Kan? Anak kita beranak ya, kita buat kad kahwin. Anak kita baru beranak semalam. Kita buat kad kahwin, kenduri panggil kat Dewan Pesada. Macam ni lah. Kau tak siap apa-apa, tapi kau buat dulu dengan mengharapkan propaganda, dengan mengharapkan semua. Akhirnya Anwar menunggang sistem pendidikan, menunggang agama yang sebenarnya tak ada apa maksudnya. Saudara, masalah ni sini saya percaya puluh ribu cikgu dalam siaran-siaran live cikgu mendengar. Ni cikgu Bat nak cakap. Saya bagi tahu masalah di sekolah sebenarnya apa. Yang kalau betul kamu nak selesai, termasuk juga Anwar Ibrahim tunggang institusi pendidikan dengan apa? Tiba-tiba pergi Kelantan melawat tandas. Oh, tandas sekolah kat Kelantan kotor. Ingat tak Rekap? Ya. Tandas sekolah kat Kelantan kotor. Anwar Ibrahim, kau dah pergi belum tandas sekolah kat Tambun? Boleh tidur pagi enggak? Kau dah pergi belum tanda sekolah tempat bini kau di parlimen di Badatul Razak? Boleh tidur pagi enggak? Jangan bercakap ikut suka. Kau nak tunggang semua isu. Di sekolah sekarang ni, saya bagi tahu contoh. Tingkatan 5. Anak saya tingkatan 5. Beberapa negeri dalam Malaysia, sebulan lebih yang lalu, 5-6 minggu yang lalu,
buat peperiksaan serentak dengan kertas disediakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Kebanyakan sekolah dalam Malaysia sampai sekarang, budak tingkatan 5, mak bapak tingkatan 5 tak dapat lagi keputusan anak tersebut. Sebab apa? Kamu ubah format peperiksaan, kamu ubah format permakahan, kamu tak latih cikgu-cikgu, kamu buat 2-3 sistem aplikasi yang cikgu-cikgu kena hadap komputer, kena isi. Yang cikgu tak terlatih, komputer pula tak dibekalkan, komputer pula tak macam komputer zaman Hitler, kan? Lepas tu dengan line internet yang teruk, akhirnya budak-budak terperangkap. Cikgu panggil, tolong key in sekali lah ramai-ramai. Cikgu-cikgu sedang terperangkap dengan masalah-masalah itu di sekolah. Ada Anak Ibrahim cuba selesai, ada Fadilah anak Sidik Baba ni cuba selesai. Dia tak selesai. Kerana itu pilihan gaya ni, saudara. Dia perlu jadikan referendum. Sudahlah Anak Ibrahim, berhenti berpolitik macam zaman 80-an, pembodohkan rakyat. Propaganda demi propaganda, pengumuman demi pengumuman, tapi masalah sebenar rakyat tak selesai. Kamu cerita nak selesai masalah ekonomi, kamu cerita masalah itu. Tiba-tiba Rafizi yang cerdik macam dihantar lelaki Melayu terakhir daripada syurga. Tiba-tiba, penyelesaian ekonomi kita akan buat vending machine. Vending machine ni, budak sekolah saya dulu panggil mesin gedegang. Nak buat apa vending machine? Kita kena jual nasi lemak dan cili melalui vending machine. Saudara, sudah. Akhir kata, ini ada ramai yang nak berucap lagi. Saya merayu kepada sahabat-sahabat UMNO, kalau kamu nak UMNO itu terus menjadi relevan, pastikan Pakatan Harapan kalah dalam pilihan raya kali ini. Kedua, Melayu, Cina, India. Masalah kita sekarang ini paling utama, kita ada Perdana Menteri dan menteri-menteri kaki sembang kari. Mereka sedang nak melagakan rakyat. Orang kata tak boleh cakap 3R. Siapa kata tak boleh? Orang Cina nak cakap hak Cina, baguslah. Pandailah dia, pertahankanlah hak Cina. Orang Melayu nak bercakap hak Melayu, cakaplah. Pasal apa tak boleh? Yang tak boleh, kalau Melayu nak tipu dan ambil hak Cina. Kalau Cina nak tipu dan ambil hak Melayu, itu tak boleh. Bercakap tentang hak masing-masing, itu adalah lumrah. Itu adalah secara fitrah manusia untuk mempertahankan keluarga, untuk mempertahankan ras, untuk mempertahankan keturunan. Apa kamu nak jadikan Malaysia ini apa? Nak bercerita, menteri sakau semua benda, bila kita nak pertahan tak boleh. Yang terakhir adalah agensi-agensi kerajaan, pegawai-pegawai kerajaan. Sedarlah, pegawai-pegawai kerajaan dan agensi kerajaan juga ada maruah. Bukan hanya tunggangan yang boleh diperkotak-katikkan. Saya sangat simpati dengan kawan-kawan SPRM. Dahlah kamu ada ketua Azam Baki yang orang panggil Azam Belet, yang sentiasa menggunakan kedudukan sebagai alat politik. Hari ini tiba-tiba tak semena-mena. Apa dia? Azam Baki boleh cakap, kita ada bukti Datuk Seri dia menghala kepada Perikatan Nasional, ambil duit judi, dan kita berku akaun, kita ni, kita itu. Anak Ibrahim pun semenjak daripada angkat sumpah bercakap kita ada bukti judi. Saudara, Azam Baki ni tu satu bab lah. Dan saya bagi tahu saudara, Azam Baki adalah bapa kepada segala kepala-kepala bapa perasuah dan pelindung perasuah Malaysia. Saya sebutkan apa bang? Saya orang yang membuat laporan awal. Kenapa? Azam Baki memiliki dan membeli saham secara haram, yang sepatutnya dia dah digugurkan.
Tetapi dia pusing konak, dia jilat balik Anwar Ibrahim. Hari ini kita yang buat demonstrasi, tangkap Azam Baki jadi apa? Oh, sambung Azam Baki. Tapi bab judi ni saya nak bagi tahu macam ni lah. Untuk faham semua orang, nak cakap ilmiah sangat susah nak faham begini. Raja judi dalam Malaysia ni nama dia Vincent Tan. Kenal tak Vincent Tan? Hasil daripada judi dia buka Berjaya. Berjaya Corporation ni banyaklah meniaga dia. Salah satu meniaga yang ni gembatnya tanah 10 bilion dekat Selangor tu, atau satu bab lah. Tapi antara meniaga dia ialah 7-Eleven. Tahu tak 7-Eleven? Itu toke judi punya tu. 7-Eleven ni sebelum Anwar angkat sumpah, pengerusi 7-Eleven ni adalah anak Vincent Tan. Dia letak anak dekat. Punyalah dia ternak. Saya guna perkataan ternak puak-puak PH ni, puak-puak Anwar Ibrahim. Anwar angkat sumpah je, dia buat apa? Dia telah pecat anak dia, dia tendang anak dia. Dia ambil Farhad Salvador, setiausaha politik Anwar, jadi chairman 7-Eleven. Siapa yang ada hubungan dengan toke judi ni? Siapa yang dapat direct interest? Siapa yang dapat keuntungan berterusan? Siapa yang saling beri-memberi? Bukankah kerajaan Selangor memang dah terbukti? Bukankah budak-budak Anwar Ibrahim telah dilantik dengan pelbagai jawatan mewah dalam pelbagai jawatan dalam syarikat toke judi? Hari ini nak selindung. Inilah masalahnya Anwar Ibrahim, saudara. Dia merompak, dia melanun, dia buat macam-macam benda, dia tuduh orang. Saya biasa kadang-kadang DJ pendui kahwin dia request lagu. Tapi ni dia request tajuk ceramah. Lain macam. Okey. Yang terakhir kita nak pick dah landing ke akhir. Kena sebab kena minta saya kena tunailah. Kena minta kesan isu ambalat. Isu ambalat ni saudara. Saya kena 9 laporan polis dapat. Isu ambalat ni 9 laporan polis. Kawan-kawan Bukit Aman hari itu datang. Masa ceramah serve notis 111. Saya sayang. Polis cakap, kawan-kawan semua ni sahabat saudara. Mereka menjalankan tanggungjawab mereka. Itu Cik Ubat ada 9 laporan polis lah. Ni notis 111, Cik Ubat kena pergi Bukit Aman. Jenayah terkelas bagi kenyataan. Saya bagi tahu. Saya takkan bagi kenyataan. Sebab apa? Polis hutang saya satu siasatan. Saya dedahkan program Jom ke Gereja Hanayo. Ingat tak? Hanayo jadi menteri, terus buat program Jom ke Gereja. Perlembagaan negara meletakkan apa dia? Meletakkan sebarang promosi agama lain di kalangan orang Islam adalah jenayah. Saya buat laporan polis. Salah guna kuasa, salah guna duit peruntukan apa namanya ni, belia dan sukan, dan langgar perlembagaan negara. Laporan polis saya tak disiasat. Tak disiasat. Kalau siasat, itu Hanayo bukan sekadar tak ayat jadi menteri, masuk penjara. Tapi dia kerana kerajaan ni dikawal oleh DAP, 40 kursi DAP yang paling banyak dalam kerajaan, maka tak siasat. Jadi, takkan kau nak siasat benda lain, kau tak siasat benda tu dulu, aku masuk kes dulu. Kan? Jadi bagi saya ialah, saya bukanlah nak angkuh, tidak, saya nak ikut undang-undang. Tapi kalau polis nak saya punya rakaman percakapan dalam kes yang lain, tidak bermula dengan kes Hanayo, saya kata saya sudah 39 kali ditangkap oleh polis. Sebelum ini, 39 kali. Ikut bontot Anwar Ibrahim, 39 kali dah saya kena tangkap dengan polis. Dan kalau kali ke-40, saya kena tangkap kerana mempertahankan akidah dan masa depan anak bangsa. InsyaAllah mati pun saya sanggup. Kerana itu saya tak takut isu ambalat. Saya rumus begini. Saudara, isu ambalat ni, tiba-tiba Jokowi datang. Jokowi datang ke Malaysia.
depan sidang media, Anwar Ibrahim cakap, saya mengikut instruksi Bapak Presiden Indonesia. Kau ketua negara berdaulat. Kalau kau ketua negara Pakistan, lama kau kena tembak lah kalau kau cakap macam tu. Bukan saya suruh tembak Anwar Ibrahim, tapi kalau kaedahnya, maruahkan itu. Satu, dua. Dia cakap, Jokowi cakap, dua-dua cakap, masalah 18 tahun selesai. Ini zaman, pergi Google. Malaysia, Indonesia, krisis 18 tahun. Maka keluar ambalan. Ambalan itu tak apa. Blok N6, M7, 1.9 triliun US dollar petroleum dan gas ada dalam bumi ambalan itu. Maknanya, macam mana banyak adikku 1.9 triliun? Kok negara, bukan kita. Negara kita pakai 1.9 triliun tu lah kan. Kita hidup, kita mati. Lepas tu kita hidup balik, kita mati. Kita hidup, kita mati, kita hidup, tak tahu berapa kali hidup mati, duit 1.9 triliun tu tak habis negara pakai. Jam tu kaedahnya. So, akhirnya setelah tanda tangan, Jokowi balik ke Jakarta, disambut oleh media dan orang Indonesia macam menang Piala Dunia. Semua tulis kejayaan Jokowi, kejayaan Jokowi. CNN Indonesia tulis artikel khas berkenaan dengan ambalan sempena kepulangan dan kejayaan Jokowi balik dengan perjanjian 18 tahun. Kota Baru, Taqiyuddin, ahli parlimen kita, tanya dalam parlimen, Anwar Ibrahim, apa isi perjanjian? Semua orang tak tahu, media tak tahu. Jakarta dah macam hari raya Hindu, kan? Dah seronok, dah menjadi pawali dah ni, kan? Jadi persoalan dia ialah Anwar ni biasalah, kalau kita tanya dah makan belum? Hari ini panas. Tadi datang naik apa? Burung-burung terbang sangat cantik berkicauannya. Jadi Kota Baru tanya apa isi? Dia cakap, jangan fitnah kita. Kita tak selesai semua. Ada yang tak selesai. Antara yang tak selesai apa dia? Ialah sempadan darat di Pulau Sebatik. Dengar. Sempadan darat paling dekat Pulau Sebatik. Pulau Sebatik. Tawau bawah tu Pulau Sebatik. Tak selesai. Tapi Pulau Sebatik tak selesai semenjak 1963. Bukan 18 tahun sampai tentera kita bertembak dan melanggar kapal perang. Tidak. Sebatik. Okey, tak apalah, kita ambil itu. Tiba-tiba 9 hari dah gerbuk, baru Kementerian Luar keluar kenyataan. Kita dah selesaikan sebenarnya isi perjanjian tersebut adalah penyelesaian 12 batu nautika ke laut dan tak sampai pun ke ambalan yang jauh lebih tengah ke tengah laut. Saya mula keliru. Saya ni cikgu bahasa Melayu juga. Tapi saya baca pusing kenyataan tu, pusing tak faham ke. Tadi ingat tak dalam parlimen Anwar Ibrahim cakap apa? Sempadan darat tak selesai. Betul ke tidak? Sempadan darat tak selesai. Tetapi Kementerian Luar cakap apa? Kita selesaikan 12 batu nautika dari daratan. Saya jadi confused. Kalau sempadan darat tak selesai, 12 batu nautika tengah laut ni kira daripada lubang kubur siapa? Kerana itu kita cakap mudah. Perlu diselesaikan dengan parlimen bersidang ini, satu jawatan kuasa khas perlu dibentuk dan semua pegawai dan termasuk Anwar Ibrahim yang tanda tangan perlu menghadap jawatan kuasa khas dan perlu mendedahkan semua benda ini. Ini tanah kedaulatan kita. Kita dah menang Sipadan dan Ligitan, iaitu pulau yang dekat dengan batu karang yang dekat dengan ambalan. Itu sebab Indonesia takut. Dan lebih bala lagi apa saudara? Lebih bala lagi. Beberapa minggu lepas
pegawai minyak dan cari gali, Ketua Direktor Swadaya dan Cari Gali Minyak Indonesia nyatakan apa? Indonesia telah bersedia untuk eksplor Ambalat secara bersama dengan Malaysia. Itu harta kita. Kenapa pula suka-suka kau nak ni? Dan kenyataan itu tidak dijawab oleh seorang pun otoriti dalam Malaysia. Tak ada pegawai. Tapi bila kita bercakap, kau kata fitnah. Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah bercakap dalam Dewan, dia kata fitnah. Tapi otoriti daripada Indonesia bercakap, dia tak berani cakap fitnah, saudara. Tak ada orang jawab dalam Malaysia. Kerana itu ini maruah kita. Dan lebih saya risau apa dia? Risau. REE, tahu tak isu Sanusi? REE, Sanusi. Saya tahu tak kenapa bagai nak bergolek gelantang dia? Nak menghantar Sanusi nak ngambil alih Kedah. Rupanya dia dah bawa seorang nama Riza Khalid. Riza C-H-A-L-I-D. Khalid ke Khalid ke tak tahu, daripada warga Indonesia. Pergi menghadap sampai ke istana Kedah. Orang ni rupanya adalah mafia perlombongan daripada Indonesia. Yang hari Anwar angkat sumpah, dia telah daftarkan syarikat Sdn Bhd yang khusus kepada perlombongan REE. Ini dia Anwar Ibrahim, saudara. Dan saya lebih risau kalau manusia yang sama sebenarnya telah bersedia untuk eksplor Ambalat dengan syarikat perlombongan dia. Dan kerana itu Anwar nak senang selesai, kita berkongsi sahaja Malaysia dan Indonesia. Dan dia dah pasang dah seorang nama Riza Khalid, orang yang gagal. Kerana saya yakin, saudara, saya yakin mengenali Anwar Ibrahim. Saya ulang, saya yakin kerana mengenali Anwar Ibrahim, sebahagian dana pilihan raya mewah ini mungkin datang daripada Riza Khalid ini, jutawan ini, Maliana ini, saudara. Dan mungkin tak berjaya Kedah, dia mungkin ganti dengan Ambalat. Kerana itu kita tak boleh diam. Kalau kamu lantik Suhaizan Kayat masuk dalam parlimen, saudara, manusia ni lebih baik masuk dengan puting botol susu. Sebab dia takkan cakap apa, dia takkan buat apa, dia akan membisu. Belum Anwar cakap, dia akan kata betul. Tapi saudara, kalau kita hantar Zul Jaafar, saudara, saya percaya manusia ini tidak akan khianat dan tidak akan berdiam dalam parlimen. Jadi saya nak undur diri. Kan habis pula sampai 3 pagi saya seorang. Dan tak ada lagi request lagu ya. Saya ucap terima kasih pada semua. Saudara, pertama, usaha dekati setiap orang pengundi. Telefon semua orang pengundi. Mereka ini sahabat kita. Mereka ini kawan kita. Dekati semua pegawai-pegawai kerajaan. Dekati semua anggota-anggota keselamatan. Pastikan tidak ada tertinggal dengan cerita dan kabar kebenaran. Selain itu berdoalah. InsyaAllah berkat malam ini yang dipilih sebagai ulang tahun kemerdekaan Malaysia kali ke-66. Saudara, kita ada satu saja negara. Negara itu adalah Malaysia. Kita tidak mampu untuk ada tanah di luar negara. Kita bukan dilahirkan di bawah bumbung berwarna-warna yang kita sangat mewah untuk membesarkan anak dan cucu kita. Kita lahir di pulai-pulai, inilah tanah air kita. Dan kita kena selamatkan pulai dengan pada 9 hari bulan keluar beramai-ramai untuk melaksanakan tanggungjawab, bukan sekadar mengundi ahli parlimen pulai, tetapi melakukan referendum rakyat untuk memperbaiki negara ini. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.